Jadi beberapa hari lagi kita akan mendengar pembentangan bajet oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan pada hari Jumaat nanti. Jadi macam-macam kita menganalisis jangkaan untuk bajet 2022 ini kerana pada tahun 2021 saya nak baca sedikitlah peruntukan bajet pada tahun 2021 adalah sebanyak 322.5 bilion dibandingkan pada tahun 2020 bajet pada tahun 2020 adalah sebanyak 297 bilion. Jadi ada pertambahan nilai di situ. Jadi apakah jangkaan bajet 2022 ini, adakah sama nilainya ataupun jangkaannya lebih? Bagaimana? Jadi hari ini slot khas ini untuk kita menganalisis apakah jangkaan bajet kita untuk tahun 2022 ini. Ya, bajet adalah satu perkara, tapi perkara yang paling utama ialah sebenarnya apa yang beliau mahukan. Itu. Kerana kalau ada bajet pun tapi bukan itu yang diperlukan, pun masalah juga. Jadi ini yang ingin kita rungkaikan bersama dengan tetamu kita di studio, Profesor Madya Dr. Makmur Rashid Arsyad daripada pengajian belia, Fakulti Pengajian Pendidikan, merangkap pengetua KOSAS UPM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat doktor? Baik, alhamdulillah. Sihat Syafiqah? Sihat. Alhamdulillah. Jadi kita dah tahu pada tahun 2020 tadi saya disebut 297 bilion diperuntukkan untuk bajet tahun 2020. 2021 meningkat sebanyak 322.5 bilion. Ini kerana kita termasuk dengan perusahaan COVID-19. Jadi sebagai seorang pensyarah dalam bidang ekonomi, jangkaan doktor melihat bajet 2022 ini bagaimana kerana kita berhadapan dengan pasca COVID-19. Okey, terima kasih. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia atas kesudian untuk sama-sama kita membincangkan topik yang pada saya topik yang penting. Betul. Yang dekat sebenarnya. Belanjawan akan diumumkan pada hari Jumaat ini insya-Allah pada 29 hari bulan Oktober. Sebenarnya bidang saya dalam pembangunan belia. Tapi tak apa, kita akan kongsikan benda ini kerana ia melibatkan dari segi konteks sosial dan juga kehidupan keseharian kita. Sebenarnya kita lihat dalam konteks belanjawan iaitu dari tahun 2019, tahun 2020, 2021 dan akhirnya sekarang kita akan merancang untuk tahun 2022. Semestinya mencabar kerana ada dua komponen utama yang kita perlu lihat, iaitu pertama bagaimana ia selari dengan rancangan Malaysia ke-12 yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Dan yang kedua adalah bagaimana ia merealisasikan wawasan kemakmuran bersama 2030. Itu dua agenda utamalah. Dan kalau kita lihat dalam konteks untuk fokus kepada belanjawan 2022 seperti yang nyatakan oleh Kementerian Kewangan juga. Pertama adalah melihat bagaimana untuk memastikan pelan untuk membantu rakyat. Bagaimana cadangan, cara, kaedah untuk membantu rakyat untuk memulihkan kembali ekonomi mereka. Itu merupakan agenda yang utama yang perlu kita lihat. Pandangan saya yang kedua adalah mungkin kita boleh melihat dari segi konteks bagaimana untuk memastikan ketahanan, daya tahan golongan masyarakat itu termasuk golongan belia. Dan yang ketiga dari segi aspek bagaimana untuk memastikan bahawa penerusan legasi untuk kita kesinambungan ekonomi, sosial dan seterusnya kerana ia melibatkan pasca pandemik COVID-19. Dan semestinya pasca COVID-19 ini lebih mencabar kerana bagaimana kita untuk mengisi peluang-peluang yang ada terutama sekali dalam sektor pekerjaan, dari segi sektor sosial dan sebagainya. Dan juga untuk anak muda penting. Betul. Silakan. Macam doktor katakan tadi, bajet ini perlulah selari dengan dua perkara tersebut, terutamanya RMK yang ke-12. Tetapi itu ialah hasrat dan juga kehendak pihak kerajaan. Tetapi adakah itu keperluan belia? Ya, terima kasih Syafiqah. Sebenarnya kalau kita lihat dalam RMK 12 dan juga wawasan kemakmuran bersama tidak lari agenda pembangunan belia. Kerana belia ni adalah komposisi utama di dalam sektor kelompok masyarakat. Dan kalau kita lihat daripada statistik Jabatan Perangkaan pun menyatakan kita lihat umur belia 15 hingga 30 tahun ni hampir 10 juta. Hampir 10 juta daripada keseluruhan komposisi rakyat Malaysia. Bermakna ia adalah satu kelompok yang besar. Tak termasuk lagi golongan belia dewasa yang di antara umur 30 hingga 40 ni. Jadi fokus kita adalah agenda untuk memastikan bahawa mereka juga mendapat akses yang baik. Dan kalau kita lihat dalam belanjawan yang lepas belanjawan tahun 2021 banyak kerajaan lakukan sebab waktu itu kita sedang mendapati pandemik COVID-19 ketika itu. Dan banyak majikan terkesan dan menyebabkan memberikan implikasi kepada golongan belia yang berkejaya. Betul. Termasuk juga dengan golongan belia yang bergraduat. Mereka hilang pendapatan dan pada masa sama juga mereka rasa susah untuk mendapatkan pekerjaan. Dan waktu itu kita lihat banyak kerajaan berikan peruntukan, antaranya yang kita boleh kongsikan adalah skim perantisan nasional. Antaranya lagi adalah berkaitan dengan KPT Phase. Ada program-program berkaitan dengan HRDF, skim latihan dual nasional. Dan banyak juga program-program yang berkaitan dengan agenda pembangunan dan juga latihan untuk belia. Yang pasti program berkenaan berorientasikan kepada place and train.
Jadi kalau kita lihat kesinambungan kepada usaha kerajaan lakukan pada tahun 2021, wajar dan harusnya diteruskan, malah perlu diperkasakan lagi untuk tahun 2022. Kerana kita lihat pentingnya untuk kesinambungan ini berterusan dan memastikan modal insan dapat digunakan sebaik-baiknya. Kerana belia sebenarnya adalah aset, bukannya liability. Jadi kita perlu bantu mereka, bimbing mereka dan memastikan mereka selari dengan agenda dan juga pembangunan negara. Itu penting. Dan kita lihat pada konteks untuk memastikan kesinambungan ini berlaku. Dan baru-baru ini kita telah melaksanakan kajian, kita telah melakukan tinjauan. Kita dapati majoriti golongan belia, mereka inginkan satu yang penting-penting, peluang pekerjaan. Mereka rasa gusar, gundah gulana. Sama juga seperti graduan daripada universiti awam, swasta dan juga daripada lepasan-lepasan sekolah. Mereka menantikan peluang pekerjaan yang lebih baik. Ini merupakan antara intipati yang hasrat yang dinyatakan oleh mereka. Dan kalau kita lihat daripada statistik Jabatan Perangkaan, sekitar tahun 2020, peningkatan graduan menganggur itu semakin meningkat. Jika lihat pada waktu itu 22%, hampir 22% peningkatan berlaku, yang boleh dikatakan hampir 200,000, lebih kurang 200,000 graduan menganggur waktu itu. Dan kita boleh lihat daripada cabaran yang hadapi adalah, boleh dikatakan saban tahun, institusi pengajian tinggi di dalam negara menghasilkan hampir 200 graduan saban tahun. Tak termasuk graduan luar negara, hampir 300,000 keseluruhannya. Jadi peluang-peluang yang diberikan kepada mereka ni perlu selari dan perlu sepadan dengan keperluan negara dan pada masa sama keperluan majikan. Dan kita tidak mahu golongan belia ni semata-mata hanya mendapatkan pekerjaan makan gaji. Tetapi kita juga perlu ke arah usaha untuk melahirkan belia-belia yang berdaya saing, yang mampu untuk mencipta peluang pekerjaan sendiri. Jadi semestinya di dalam Belanjawan 2022, usaha untuk memastikan proses pembangunan keusahawanan dalam kalangan belia ini perlu diperhebatkan. Dan mungkin kita ada satu plan jangka panjang yang menjurus kepada pembangunan ekonomi belia itu sendiri, termasuk juga dengan penyediaan lebih banyak lagi hub-hub keusahawanan belia. Yang saya tak langsung, ia akan memberi peluang kepada golongan belia untuk mencipta peluang pekerjaan sendiri. Dia bukannya latihan one-off. Kita bagi mereka bimbingan. Bimbingan berterusan dan insya-Allah saya yakin dan percaya golongan belia terutamanya mampu untuk mengharungi cabaran pasca pandemik COVID-19 ini. Saya nak tanya sikit dengan doktor. Bila doktor mengatakan tadi bahawa bimbingan ini tidak boleh one off, jadi kenapa bimbingan ini tidak dilakukan daripada asas lagi, daripada waktu sekolah ataupun waktu di universiti? Kenapa tidak dijalankan ketika itu? Ya, soalan yang baik Syafiqah, kerana kita percaya di dalam agenda pembangunan belia perlu ada dua benda yang perlu dibangunkan terlebih dahulu, iaitu yang pertama aset dalaman golongan belia yang meliputi kemahiran diri mereka, kemahiran komunikasi mereka, kemahiran kognitif mereka. Yang kedua adalah aset luaran, iaitu bagaimana sistem sokongan, ekosistem yang menyokong mereka. Sokongan daripada orang dewasa, daripada ibu bapa, komuniti, sekolah dan sebagainya. Dan itu adalah intipati penting di dalam bagaimana kita mencitrakan dan membina dan juga menyelahkan potensi belia. Dan saya setuju dengan Syafiqah, maknanya usaha untuk agenda pembangunan belia ini sebenarnya perlu bermula di peringkat sekolah lagi. Dan kalau kita lihat daripada komposisi umur belia di Malaysia, 15 hingga 30 kan, dia ada 3 kategori. Salah satu dia adalah belia awal, iaitu bermula 15 hingga 18 tahun. Yang mana umur berkenaan di sekolah. Syafiqah ingat lagi kan, waktu itu kita tingkatan 3 kan, 3, 4 dan 5. Jadi saya sangat setuju dengan Syafiqah, usaha bimbingan penyelahan potensi belia ini perlu bermula di peringkat sekolah lagi. Supaya mereka tahu identiti mereka, mereka tahu apa yang mereka inginkan, dan yang paling penting golongan belia ini dia unik. Dia mudah untuk orang kata beradaptasi dengan suasana dan pada masa yang sama juga dia mampu meneroka peluang-peluang dengan kreativiti mereka. Inilah kehebatan belia pada masa kini. Jadi ia bercakap dan kita ini berbincang mengenai sustainability belia. Maksudnya untuk jangka masa panjang belia bagaimana, kerana untuk bajet-bajet sebelum ini banyak bantuan one off diberikan, bimbingan one off diberikan. Contoh yang boleh kita pick up di sini sikit adalah graduan baru ditawarkan voucher bernilai RM3,000 untuk mengambil kursus CJ profesional di IPTA dan juga IPTS. Jadi soalnya sekarang, adakah dengan bantuan one off ini mampu untuk menjamin sustainability belia tersebut? Jadi doktor ada sebut mengenai kemungkinan Syafiqah juga bersetuju bahawa kita perlu tengok belia kita itu sejak daripada awal sehinggalah sekarang untuk menjamin sustainability. Jadi adakah boleh kita cadangkan kepada kerajaan untuk membentuk satu sistem pendidikan baru kepada golongan belia ini? Ya, saya setuju dengan pandangan Tuan Rizwan, sebab
pentingnya adalah bagaimana kita mendekati kepada belia dan sejauh mana kita menyediakan peluang pembelajaran bukan formal, maknanya di luar waktu sekolah kepada golongan belia. Kalau kita lihat agenda penggunaan belia ni perlu dibuat secara berterusan dan dia tidak boleh dilakukan secara in silo. Dia perlu sinergi daripada kementerian, daripada agensi-agensi kerajaan yang lain, terutamanya NGO, pihak swasta dan juga persatuan-persatuan belia. Ini penting untuk kita menggerakkan ia bersama-sama. Dan pentingnya juga untuk latihan ni perlu diberi secara berterusan kerana pentingnya latihan yang berkaitan dengan pembinaan kemahiran mereka, upskilling, reskilling dan cross-skilling ni perlu diberi penerusan. Dan kita lihat banyak program-program pendidikan sepanjang hayat. Contohnya yang ditawarkan oleh Politeknik, Kolej Komuniti. Sepatutnya program-program ini perlu diperhebatkan lagi supaya lebih ramai golongan belia mendapat peluang pendidikan secara bukan formal, iaitu pendidikan dari segi pembangunan kemahiran mereka dekat dengan mereka dan mudah untuk diakses. Ini penting. Dan saya nampak peluang untuk memastikan bahawa supaya kita lihat ramai graduan kita, ramai golongan belia kita risau dengan peluang pekerjaan. Mereka sangat risau dengan jaminan kehidupan mereka. Perlu juga untuk dilihat dari segi sektor ekonomi misalnya, terutamanya dari segi pemilikan rumah, terutamanya kepada golongan belia yang baru berkahwin. Itu penting kerana ia adalah satu ekosistem yang penting dan perlu juga untuk sektor ekonomi ini dipergiatkan, perlu diperhebatkan dan kerajaan perlu menarik lebih banyak lagi pelabur-pelabur masuk pada tahun 2022 untuk memastikan lebih banyak lagi peluang-peluang pekerjaan dapat dicipta yang dapat boleh memenuhi keperluan golongan belia itu sendiri. Itu penting. Jadi soalnya sekarang kalau kita ikut laporan berita semalam, kita masih kekurangan tenaga kerja sehingga kementerian nak ambil pekerja daripada luar negara untuk mengisi kekosongan-kekosongan itu. Kekosongan itu ada tetapi minat itu tidak ada daripada golongan belia. Macam mana? Berbanding dengan zaman dahulu, zaman mungkin kami kecil, kita boleh lihat ayah dan juga abang kita, dia mengisi contohnya dari segi pertanian, industri berat. Bagaimana? Sebenarnya kita ada kekosongan itu tetapi ia tidak dipandang tinggi oleh golongan belia kerana ia memandang pekerjaan seperti itu adalah strata dan juga tarafnya rendah di mata masyarakat. Okey, satu lontaran yang baik Rizwan. Kalau kita lihat daripada statistik pengangguran yang berlaku di Malaysia, jika dilihat pada bulan Mei tahun 2020, waktu kita mula-mula menghadapi tempoh kawalan pergerakan yang pertama kan, banyak sektor ditutup dan pengangguran waktu itu sangat tinggi. Waktu itu 5.3% dan hampir 800,000 pengangguran kita lihat. Dan alhamdulillah trend itu fluctuate, turun naik dan yang terkini kalau lihat kadar pengangguran pada Ogos 2021 dia menurun pada 4.6%. Tetapi walaupun 4.6% berlaku penurunan, masih ramai lagi yang masih terjejas hampir 740,000 rakyat Malaysia yang masih terjejas dan masih menganggur. Tetapi kita melihat kepada statistik ini merupakan satu peluang yang baik seperti mana nyatakan oleh saudara Rizwan tadi. Perlu lebih banyak lagi program-program pendedahan kepada beliau untuk meningkatkan lagi kemahiran mereka. Dan kita perlu mengubah persepsi masyarakat dan juga sistem yang ada pada hari ini supaya kita tidak hanya melihat kepada sektor akademik semata-mata tetapi perlu melihat daripada sektor kemahiran. Dan kita lihat banyakkan sektor-sektor pekerjaan jika lihat sebelum berlaku pandemik COVID-19 ni, hampir 3 juta pekerjaan dimonopoli oleh warga asing, terutamanya pekerjaan-pekerjaan yang 3D ni. Bukan 4D 3D. Iaitu dirty, difficult and dangerous. Dan kalau lihat peluang untuk penjenamaan semula sektor 3D ni perlu dilakukan dan mungkin lebih banyak lagi insentif-insentif dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan bahawa sektor-sektor 3D ini juga menjadi satu perkara penting yang boleh diceburi oleh golongan belia. Kita perlu mengubah persepsi ini. Satu pilihan kepada mereka dan pada masa sama juga mungkin boleh mempertimbangkan gaji yang lebih setimpal untuk sektor ini supaya dia dapat menarik lebih ramai lagi minat golongan belia. Okey, Doktor, dalam kesempatan masa yang kita ada ini, bila bercakap mengenai bajet 2022, kalau Doktor boleh berikan 3 yang utama, apa yang perlu ada dalam bajet 2022 yang memfokuskan pada belia ini? Pertama, iaitu menyediakan peluang pekerjaan kepada golongan belia. Yang kedua, untuk melahirkan lebih ramai lagi golongan belia yang mampu mencipta peluang pekerjaan sendiri. Yang ketiga adalah program latihan dan bimbingan. Itu perlu diberi penerusan supaya modal insan kita, terutama generasi muda kita tidak terhenti, malah kita boleh menyelahkan lagi bakat mereka supaya mereka dapat bersaing di arena yang lebih meluas, insya-Allah. 3 elemen ini digabungkan, ia boleh menjamin sustainability kepada golongan belia tersebut.
Tapi dia bergantung juga kepada belia nak ataupun tak nak. Betul. Itu merupakan satu pilihan. Kerana itu, macam doktor cakap tadi, kita buat satu ruang untuk peluang itu dicipta oleh golongan belia. Rebutlah peluang itu. Ya. Terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Mursyid Arsyad, pengajian pensyarah di Pengajian Belia, Fakulti Pengajian Pendidikan dan juga Pengetua KOSAS Universiti Putra Malaysia. Jadi belanjawan 2022 akan dibentangkan pada Jumaat ini. Kami akan siarkan kepada anda secara langsung dan juga nantikanlah apakah analisis yang pre-budget 2022 dan juga post-budget 2022 nanti. Ya. Itu